Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Syahrul. Saya dari Department Photo Creative Media. Kod CAAD 247 dan nombor matrik saya adalah 2022997157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda Mahsin. Nombor kad matrik saya 2022209284. Saya dari kelas CAAD 2474B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatah Balkis binti Abdul Ghani, student ID 2022850348 dari kelas AD06. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Syanuddin. Nombor matrik saya 2022898346. Saya dari kelas CAAD 2473A. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Hazani. Nombor matrik 2022800764 dari kelas CAAD 247 kelas 3A dan saya daripada kumpulan 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ada Syuhada binti Azman. Nombor matrik 2022883566. Saya daripada kelas CAAD 2473A, grup AD06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Azhar. Nombor kad matrik 2022821368. Saya dari kelas CAD 247 4B. Kita tak boleh selamatkan dunia, tapi kita boleh selamatkan orang yang kita sayang. Ini tanggungjawab kita, Johan. Diorang semua harapkan you. And you tak perlu pun nak kenal diorang. They are all Malaysians. I don't care. 多你一票不多，少你一票不少啦。喂，够好没有啊？有多少人想来新加坡工作都没有机会？Dunia ni memang susah, tak adil. Welcome to Malaysia, Asia, truly Asia. Tapi kalau ada orang bully you kena lawan balik tau. இதான் பிரச்சனை. இது எப்படி நடந்துச்சு என் விளக்கம் வேணும். Cikgu Shanti, funding கட்டுனா funding கட்டுதான். No more classes. I just thought things would be different here. You care so much? Because I will vote kau. Memang kita jauh daripada Malaysia, but we want to make a difference. Hope that little voice that whispers maybe when everyone else is shouting no. You have the power to do the right thing. Kita orang Malaysia tanggungjawab. Tanah tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Syahrul akan menerangkan tentang pengenalan filem berjudul Rise in Kalila. Baik. Rise in Kalila merupakan sebuah filem drama politik Malaysia 2018 arahan bersama Saw Tiong Hin, Nik Amir Mustafa dan MS Prim Nat terbitan Web TV Asia. Filem ini dibintangi oleh Remy Sak
Mira Filza, Segeta Krishami, Cik Tan, Shashi Tarun dan Jin Chia. Ia merupakan sebuah filem bertemakan perpaduan dan diilhamkan oleh pilihan raya umum ke-14. Rise in Kalila ditayangkan pada 13 September 2018, 3 hari sebelum sambutan ulang tahun penubuhan Malaysia yang ke-55. Dan filem ini telah ditayangkan di Netflix pada tahun 2019, dan filem ini telah menelan kutipan sebanyak RM2 juta Malaysia, dan kutipan panggung di Malaysia hanya mendapati RM58,000. Baik, filem ini telah mendapati penganugerahan filem terbaik dalam Malaysia Film Festival pada tahun 2019. Saya Nurhuda Mahsin ingin membentangkan tajuk mengenai Rise ini Kalila bahagian sinopsis. Filem ini mengikuti kehidupan rakyat biasa yang bergabung demi matlamat yang sama, iaitu kasih sayang dan cinta akan terhadap negara. Menerusi 6 cerita individu yang saling berkait, ia merakamkan suasana penuh ketegangan waktu akhir sebelum berlangsungnya pilihan raya umum yang terpenting di dalam sejarah Malaysia. Setiap cerita akan menyingkap kesedaran tentang apakah artinya sebagai seorang rakyat Malaysia yang sebenar, iaitu kehormatan, harapan, mempertahankan diri, membela hak, penebusan dan membina masa hadapan yang baru. Seorang pelajar yang berada di London cuba dengan sedaya upayanya untuk mengirim balik undi pos yang penting, manakala seorang ahli peniaga yang terkongkong dalam emosi kerana ketakutan politik. Seorang wartawan yang berdekat melaporkan kebenaran dan seorang polis yang terperangkap dalam dilema untuk melakukan apa yang betul dan apa yang terbaik demi keluarganya. Kisah cinta yang terhalang antara pasangan daripada dua kaum yang sangat berbeza. Dan seterusnya, seorang penjajah Singapura yang tidak mempunyai matlamat hidup dan seorang ejen pengundian di Malaysia. Tiba masa iaitu pada pukul 4.58 petang pada 9 Mei 2018. Keenam-enam watak ini akan bertembung bersama-sama. Menjelang ketibaan zaman baharu, pilihan yang mereka buat akan mencerminkan dan meninggalkan kesan nyata dalam kehidupan dan juga negara mereka. Nilai perpaduan yang sebenar. Perpaduan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan bermaksud bergabung menjadi satu. Perpaduan ialah penyatuan yang dipamerkan sebuah masyarakat atau kumpulan. Perpaduan, dalam Islam, perpaduan adalah ciri yang terpenting bagi memakmurkan bumi dengan cara adil dan sama mengikut hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Berdasarkan filem Rise ini Kalila, mereka memaparkan nilai perpaduan yang sebenar kerana filem ini diinspirasikan daripada pilihan raya umum ke-14. Menampilkan jalan konsep cerita yang membuka mata rakyat Malaysia mengenai semangat perpaduan dalam menyelamatkan negara yang tercinta. Selain itu, dia menggabungkan barisan pelakon yang berbilang kaum yang membuatkan filem ini menjadi lagi bermutu dari aspek perpaduan negara Malaysia. Antara barisan pelakon yang telah membintangi filem ini ialah Remy Ishak, Mira Filza, Sharifah Sakinah, Yana Samsudin, Sangeeta Krimsami, Cik Tan, Shashi Taran, Mark Odia, Sweet Krismina dan juga Mustaqim Bahadur.
Selain itu, filem ini juga menampilkan lagu Sejahtera Malaysia yang dinyanyikan oleh penyanyi tanah air kita sendiri iaitu Shilan Majid. Ini memberikan kesan yang mendalam kepada para penonton atas usaha kegigihan anak muda dalam menyuarakan pendapat demi menyelamatkan negara Malaysia ini. Setiap sesuatu benda semestinya ada cabaran itu sendiri. Sebagai contoh, untuk menerapkan nilai perpaduan di dalam negara kita ini, semestinya ada cabaran sendiri. Sebagai contoh, dari segi politik, negara iaitu terlalu banyak parti politik yang membuatkan rakyat Malaysia tidak sefahaman dalam membentuk masyarakat yang perpaduan. Selain itu, masalah dominasi sesuatu kaum dalam sesuatu bidang telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Setiap cabaran juga semestinya ada cara mengatasi. Sikap bertoleransi dan sefahaman akan membentuk perpaduan masyarakat yang baik. Saling menghormati antara parti politik juga salah satu cara untuk membentuk perpaduan. Dengan adanya pusat kemahiran dan pembelajaran seperti sekolah, kolej Kiat Mara ataupun institusi pengajian yang lain juga membantu masyarakat mewujudkan bidang ekonomi yang selaras. Belia Harapan Negara. Maksud Belia Harapan Negara, pewaris yang bakal memikul tanggungjawab menerajui negara di masa hadapan. Belia merupakan pewaris kepimpinan dan tunjang pembangunan dalam merealisasikan matlamat negara dalam apa jua aspek-aspek penting yang boleh menyumbang kepada bangsa dan tanah air. Negara dalam Islam. Sifat cintakan tanah air ini telah dilihat berlaku secara konsisten setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Menurut Prof. Madya, Dr. Ahmad Sanusi Azmi telah berkata, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh membangunkan negara Madinah membentuk suasana harmoni dalam kalangan semua kaum serta menyemaikan rasa cinta terhadap Madinah sendiri. Untuk memperkukuhkan lagi pembentangan saya mengenai Belia Harapan Negara, saya akan kongsikan riwayat At-Tirmizi. Aku tidak temui negeri yang lebih baik dari engkau, wahai Mekah. Dan tidak ada negeri yang aku lebih sayangi dari Mekah. Kalaulah bukan kerana kaummu, iaitu Quraisy, telah menghalauku, aku tidak akan tinggalkan negeri ini. Dalam filem Rais Ini Kalilah telah menunjukkan Belia memainkan peranan besar untuk menentukan pemimpin yang layak mentadbir negara kita iaitu Malaysia sebagai negara yang berbangun dan maju. Watak Filzah yang dimainkan oleh Mira Filzah menjadikan harapan para pelajar Malaysia yang menutup pelajaran di London untuk mengirimkan undi pos mereka pulang ke Malaysia bagi pilihan raya umum Malaysia pada waktu itu. Setiap perkara semestinya ada cabaran sendiri. Untuk melahirkan Belia Harapan Negara atau belia yang cintakan akan negara semestinya ada cabaran itu sendiri. Dari segi aspek teknologi maklumat, pemikiran dan kebudayaan, mental, emosi serta cabaran moral dan sosial juga merupakan cabaran untuk para belia pada masa kini. Setiap cabaran semestinya ada cara mengatasinya. Pemilihan kerajaan yang baik diperlukan agar golongan belia ini terbela daripada cabaran-cabaran yang berikut. Ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang belia di negara maju ini, mereka tidak harus lupa akan ajaran agama Islam yang menekankan akan kepentingan ilmu ini. Sebelum saya akhiri pembentangan saya mengenai Belia Harapan Negara, saya akan kongsikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Sekiranya kamu inginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jika kamu inginkan dunia,
hendaklah juga dengan ilmu. Dan jika kamu inginkan kedua-duanya, hendaklah juga dengan ilmu. Ini telah memberikan kita gambaran bahawa pentingnya ilmu pengetahuan dalam menerapkan seseorang belia itu menjadi tunjang utama negara. Belia yang berilmu, ia akan menjadi harapan terbesar negara. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan isu yang ketiga berdasarkan filem Rise Ini Kalila, iaitu resis dalam perkauman. Resis satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasikan segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkaumannya. Kepercayaan ini mengandaikan bahawa manusia boleh dibahagikan kepada kaum yang berbeza dan ianya juga mengendalikan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakilinya. Konsep rasisme sangat berkaitan dengan perkauman dan juga semangat asabiah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai. Nabi Muhammad pernah bersabda, bukan dari kalangan kami akan menyeru ke arah asabiah, bukan kalangan kami orang yang berjuang atas dasar asabiah, dan bukan kalangan kami orang yang mati atas dasar asabiah. Berdasarkan filem watak yang disampaikan oleh watak Leong, Jack Tan yang digambarkan sebagai seorang yang panas baran dan bergaduh dengan bosnya warga Singapura gara-gara bosnya mengutuk sebuah pasangan kekasih Cina-India. Hal ini kerana ia berkaitan dengan kisah percintaannya dengan seorang gadis India yang terhalang gara-gara bapa si gadis tidak merestui hubungan mereka. Isu perkauman, isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan literatur, rasisme dan seumpamanya. Isu perkauman yang melibatkan ucapan, perbuatan, perkataan, penerbitan atau sebarang cara yang boleh ditafsirkan sebagai kecenderungan menghasut. Isu perkauman yang boleh menggugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraman awam, mencetuskan konflik dan perselisihan kaum dan konflik antara agama, mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum, menghilangkan semangat toleransi, menimbulkan suasana tidak aman serta mengurangkan kesepahaman bangsa berbilang kaum. Faktor berlakunya isu perkauman melalui pengaruh politik. Ini dapat dilihat dalam kes yang baru berlaku, iaitu Ahli Parlimen Batu Kawan, Kasturi Ranipato dilemparkan dengan kenyataan gelap dan terlupa pakai bedak yang disifatkan sebagai rasis. Hal ini tidak akan berakhir di sini. Ruangan komen di media sosial akan dipenuhi dengan perbalahan antara satu kaum dan lain. Melalui media sosial, misalnya pemilihan penyewa rumah berdasarkan agama yang dianuti diiklankan dalam media sosial di mana ia diviralkan sehingga netizen menggunakan platform Facebook dan Twitter untuk meluahkan rasa tidak puas hati masing-masing. Melalui budaya, sebagai contohnya insiden di Kampung Medan di mana pergaduhan antara dua kumpulan bermula ekoran persediaan majlis perkahwinan oleh orang Melayu dan pengebumian oleh orang India. Isu pembuangan kepala kinsir di masjid dan juga kerusuhan yang berlaku di sipil di mana patung Tuhan dimusnahkan. Cara mengatasi isu perkauman. Yang pertama, melalui pendidikan ibu bapa. Sebagai contoh, anak-anak mereka akan didedahkan tentang kewujudan isu-isu kaum sejak mereka kecil lagi. Melalui sistem pendidikan. Sebagai contoh, kerajaan perlu memikirkan satu cara di mana mereka dapat meletakkan pelajar-pelajar daripada berbagai kaum di satu sekolah supaya matlamat untuk menyatukan dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai, dan ini juga dapat mengubah persepsi generasi muda dan menghapuskan isu perkauman. Melalui media sosial dan media massa, sebagai contoh peristiwa pergaduhan di Plaza Loyat pada tahun 2015 yang telah memaparkan bagaimana satu insiden yang kecil bertukar menjadi satu insiden yang besar dan diketahui oleh masyarakat di negara ini khasnya dan juga di seluruh dunia menerusi penyebarannya yang meluas menerusi media sosial. Cabaran dalam mengatasi isu perkauman. Dalam politik, perusahaan parti politik di Malaysia berasaskan perkauman telah menyukarkan perpaduan kaum. Dalam ekonomi pula, mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan, kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan perlombongan.
Dalam sosial pula, golongan muda di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Kesan dari isu perkauman. Dari segi sosial, wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Contohnya, sekiranya orang Melayu tidak diberi peluang pekerjaan, di kebanyakan perniagaan yang dipenuhi oleh masyarakat Cina, ia akan mewujudkan pandangan yang serong dan rasa tidak puas hati. Dari segi ekonomi, aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan juga mungkin berhenti dengan serta-merta. Antara sebabnya, apabila berlaku rusuhan kaum, kerajaan terpaksa membelanjakan banyak duit untuk mengamankan negara dan pada masa yang sama, pendapatan negara akan berkurang disebabkan ekonomi tersebut. Seperti yang kita tahu, imigrasi secara ringkasnya ialah pergerakan orang dari satu negara ke negara lain, iaitu seseorang yang menjalankan aktiviti imigrasi akan dipanggil imigran. Sejarah awal kedatangan orang-orang India tidak dapat dijelaskan, namun menurut data-data yang diperolehi, orang India telah bertapak di Malaysia sejak abad pertama lagi. Seterusnya, firman Allah, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kuat supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Surah Al-Hujurat 49-13. Berdasarkan filem Rais Ini Kalilah, watak yang disampaikan oleh Selva berkait rapat dengan membawa pekerja asing tanpa permit, iaitu imigran serta politik perniagaan. Selva telah menguruskan perdata asing untuk datang bekerja di Kilang King, manakala King menunjukkan sikap diskriminasi terhadap warga pendata asing. Sikap pilih kasih serta amat diskriminasi bukan sahaja akan merosakkan suasana dan keharmonian di tempat kerja, malah turut akan menjejaskan reputasi tempat kerja berkenaan di mata masyarakat umum. Kita mestilah mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Sebagaimana yang kita tahu melalui filem tersebut, watak Selva membuat kesalahan iaitu membawa masuk warga asing tanpa permit yang sah. Seterusnya, kesan-kesan positif migrasi warga asing ke Malaysia ialah pengambilan buruh asing ke Malaysia ini diakui dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja. Seterusnya, dapat meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara dan kebanyakan pekerja asing terlibat dalam sektor yang memerlukan tenaga kudrat atau kategori yang dianggap kotor, bahaya dan sukar dan tidak diminati oleh rakyat tempatan, khususnya dalam sektor pembinaan. Last sekali, kesan-kesan negatif migrasi warga asing ke Malaysia ialah mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat dan memberi kesan kepada rakyat tempatan yang mana akan meningkatkan pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan. Bagi isi yang pertama iaitu rasuah dari segi individu. Sesetengah rakyat zaman sekarang tidak menghormati polis dan menganggap remeh dengan pekerjaan yang dilakukan oleh polis. Azman, watak utama daripada cerita Rais Ini Kalilah, cuba sehabis baik untuk menaikkan martabat polis supaya dipandang tinggi dan dihormati oleh rakyat. Namun, sahabat sekerjanya tidak memberi kerjasama, malah makin menurunkan martabat polis. Poin yang seterusnya iaitu rasuah dari segi masyarakat. Sesetengah orang berpendapat bahawa mempunyai banyak barangan seperti kereta mewah dan rumah besar bermakna anda berjaya. Idea ini telah menimbulkan masalah dalam masyarakat kerana sesetengah orang akan melakukan perkara yang tidak baik seperti mengambil rasuah untuk mendapatkan lebih banyak wang untuk perkara ini. Ia adalah masalah besar bagi masyarakat kita. Sebenarnya, banyak daripada kita tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Bersyukur di atas nikmat Allah adalah wajib dan tidak harus seseorang itu meninggalkannya.
Bagi poin yang terakhir iaitu rasuah dari segi negara. Rasuah adalah seperti orang jahat yang banyak merugikan negara kita. Apabila orang yang bertanggungjawab melakukan perkara yang tidak baik seperti mencuri wang atau menyimpan rahsia, ia bukan sahaja merugikan wang kerajaan, malah ia juga menjejaskan keupayaan seluruh negara untuk melakukannya dengan baik. Justeru, pihak-pihak politik telah mengatakan bahawa melihat prinsip penting yang perlu kembali segera dihidupkan dalam dunia politik Melayu Islam ialah mematuhi tuntutan Allah SWT dan mengutamakan agama dalam mencari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang timbul. Sebagai kesimpulan, filem ini menekankan kepentingan perpaduan dan semangat kebangsaan rakyat Malaysia. Ia menekankan bahawa walaupun kita berbeza dalam banyak hal, kita boleh bekerjasama untuk kesejahteraan negara. Filem ini mengkaji perubahan politik yang berlaku di Malaysia berikut pilihan raya umum tahun 2018. Ia memberikan garis besar bagaimana rakyat Malaysia telah berusaha untuk mengubah tadbir urus negara. Filem ini juga mendedahkan perbezaan sosial dan hubungan antara rakyat Malaysia dan berbagai asal-usul. Ia menggambarkan perselisihan, iri hati dan juga percubaan untuk memahami dan menerima satu sama lain. Filem ini menekankan keperluan penyertaan rakyat dalam proses demokrasi. Ia menunjukkan betapa kuatnya pengaruh rakyat dalam mempengaruhi masa depan dan keputusan politik negara. Rais Ini Kalilah memberi harapan dan inspirasi penonton melalui kisah perkongsian dan usaha rakyat Malaysia untuk melakukan perubahan positif. Ia menyatakan bahawa setiap individu mungkin memainkan peranan yang penting dalam mencipta masa depan mereka sendiri dan negara mereka. Akhirul Kalam menyampaikan mesej perpaduan, transformasi politik, kepelbagaian sosial, kepentingan melibatkan rakyat, inspirasi dan optimistik. Ia mengisahkan peristiwa pilihan raya umum Malaysia tahun 2018 dan memberikan gambaran tentang cara rakyat Malaysia bekerjasama serta mencapai pengubahsuaian yang diperlukan.